Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis. Okey, kita dah masuk dah dalam bab analisis. Sebelum kita masuk bab analisis secara spesifik, apa yang patut kita tahu dan kita tulis dalam sebuah tesis, sama ada dalam penyelidikan kuanti atau kuali atau mix atau multi, alangkah lebih baiknya kita mengenali dalam komponen teknologi. Bila sesebuah analisis tu, boleh juga kita gunakan sedikit bantuan perisian. So pakcik akan cover mostly lebih kurang 18 perisian secara umum secara asas, supaya kita mengetahui rupanya ada banyak pilihan perisian yang boleh digunakan dalam menyokong kita punya data. Selain daripada kita menggunakan kaedah manual atau gunakan semi manual, kita boleh gunakan perisian-perisian yang khusus untuk konteks penyelidikan ataupun untuk data-data yang bersifat tertentu. Okey, kadang-kadang bersifat data yang kecil, secara friendly dia gunakan perisian yang mana, sampel yang ataupun data yang besar lebih sesuai untuk kajian yang bagaimana. So kalau numericals, software mana, kalau dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk-bentuk kualitatif, lebih sesuai untuk perisian yang mana. Okey, memang pakcik tak ada plan pun untuk membincangkan secara detail ke-18 perisian ini, supaya kita take note, kita tahu wujud beberapa perisian yang sesuai dalam kajian penyelidikan. Pakcik pecah dua untuk kuantitatif atau statistik dengan dalam konteks bukan numerical ataupun kualitatif untuk sesi yang kedua. Campur kedua-duanya ada 18 perisian. Okey, bagi cerita tentang kegunaan dia dan kelebihan dia. So untuk apa kita gunakan perisian dan dari konteks data macam mana yang kita boleh gunakan untuk perisian ini. Okey, so kita cover 18. Banyak yang kita nak cover, so kita kena mulakanlah. Okey, yang pertama adalah perisian yang quite common lah untuk kajian. Kalau di Malaysia kita kata ini asas lah, perisian asas. Sebab saya yakin biasanya daripada student diploma sendiri ataupun degree ni, kita pun dah biasa dengan perisian ini. Okey, jadi saya mulakan dengan perisian inilah Okey, yang pertama saya mulakan dengan perisian nombor 1 adalah SPSS. Okey, ataupun nama penuh dia Statistical Package for the Social Science. Okey, sekarang ni dia punya ownership dia adalah IBM. Okey, dia adalah sebuah perisian package statistik untuk sains sosial, untuk program perisian analisis kuantitatif yang paling popular. Kita kata dari segi user dia antara yang teramai dekat dunia, yang untuk especially untuk penyelidikan sains sosial. Okey, ianya agak komprehensif kerana melibatkan banyak kita kata jenis analisis yang kita boleh kaji dalam konteks numericals. Okey, contohnya kita boleh kalau uji dalam bentuk deskriptif, common lah deskriptif ni, frekuensi, mode, medians. Okey, kadang-kadang kita boleh guna, bukan kadang-kadang dia juga boleh untuk analisis kajian secara pengkhususan. Kalau kita nak buat ujian korelasi, ujian normality, ujian regress, malah kalau dalam kajian perbezaan perbandingan t-test, ANOVA, ANCOVA, SPANOVA, MANOVA, MANCOVA, logistik regress dan macam-macam lagi. Itu maksud dia banyak. Okey, dia dapat digunakan hampir semua jenis file data lah, hampir semualah. Okey, walau bagaimanapun sangat berguna untuk analisis data tinjauan skala besar. Okey, jadi dia besar tu ada limit juga sebenarnya, tapi cukup lah untuk kalau dalam sains sosial dengan menggunakan persampelan yang kita dapat advice daripada sekolah. Jadi SPSS agak friendly dan fleksibel dalam konteks ni. Dia dapat digunakan untuk menghasilkan laporan tabulasi. Dia pun ada grafik dan plot distributions. Kita boleh juga identify dengan trends serta menghasilkan statistik deskriptif seperti median, mode, frekuensi dan pakcik sebutkan tadi lah SPSS menyediakan kita panggil apa tu, interface ataupun antara muka pengguna, menjadikannya mudah untuk di peringkat penggunaan. Maksudnya ringkas, dia punya interface tu ringkas, mudah dan agak senang lah digunakan oleh penyidik. Walaupun untuk kali pertama menggunakan perisian ini, dengan menu dan kotak dialog yang melakukan analisis, maksudnya kita boleh gunakan
klik mengikutkan manual dalam certain analisis. So SPSS dia dikatakan sebagai satu perisian yang mudah. Install dia pun agak mudah. Bila kita dia agak friendly lah. Contohnya kita biasa guna Excel, so kita boleh export pakai Excel masuk dalam SPSS dengan mengikut arahan nak klik macam mana. So memang ada manual. So IBM pun ada keluar buku yang latest tentang SPSS, tak silap saya version 25 yang terbaru 26. So kita dah ada manual yang you boleh refer manual. Jadi SPSS dia boleh diguna as long you ada data statistik yang mana mengikutlah you nak tengok mean ke, standard deviation ke, ataupun pakcik sebutkan tadilah univariate, bivariate ataupun multivariate analysis. Jadi SPSS mudah untuk didapat. Biasanya mostly semua universiti langgan SPSS ni untuk buat analisis. Macam disebutkan tadi, dia begitu ada grafik, walaupun grafik dia tak adalah 3D ataupun 2D dia very simple tapi memadai untuk kita buat dalam konteks pelaporan. Dari segi pelaporan dan penulisan juga tidak menjadi satu isu besar. Kita boleh rujukkan beberapa tesis-tesis lepas yang mana saya pun mengenali antara awalnya software dalam research ni, SPSS saya kenali antara yang terawal dan sehingga sekarang adalah konsisten lah. Kalau orang tanya SPSS bukan level PhD, saya tak setuju at all lah. Jadi dia bergantung kepada apa yang kita nak kaji, apa itu kita punya research persoalan kita. Kalau research persoalan kita untuk menengokkan perbandingan, contohlah nak tengok multivariate, nak tengok MANOVA saja, so memadai kita boleh pakai SPSS. Jadi SPSS juga boleh gunakan MANOVA. Ya betul, software lain pun boleh measure MANOVA. Tapi tengoklah kita punya part, kenapa kita nak pakai software yang lain? Mungkin contohlah SAS. SAS memang biasanya kalau industri guna sebab industri ada banyak database sangat besar. Jadi kelebihan SAS, selain daripada SPSS, SAS pun boleh buat benda yang sama. Tapi memandangkan data kita besar, better kita pakai SAS. Jadi setiap preset tu kadang ada kelebihan dia. Tapi in term of general, untuk akademik, untuk part partial ataupun part yang tidak melibatkan sampel yang terlalu besar, tetapi agak mudah diguna, mudah diurus, mudah dibelajar, SPSS adalah yang terpopular dalam penyelidikan sains sosial. Itu nombor satu. Yang kedua perisian adalah dari bentuk strata. Strata. Ini semualah strata. Nanti kita cover Listrels, sekarang SAS, gunakan Smart PLS, AMOS ni biasanya dalam kajian-kajian dalam kuantitatif, sama ada deskriptif ataupun konteks univariate, bivariate dan multivariate. Sama ada dalam bentuk survey, biasa pakai survey lah data bersifat nominal, interval, ordinal. Jadi dia bersesuaian dalam menggunakan analisis dan bentuk numerical and statistik ini. Jadi strata adalah package perisian statistik bersepadu yang lengkap untuk menganalisis data, pengurusan data, grafik. Ini common lah dalam mostly semua perisian kuantitatif ataupun numerical, memang ada benda ni. Strata adalah program analisis data interaktif yang dijalankan pada pelbagai platform. Ia boleh digunakan untuk analisis statistik sederhana dan kompleks. Kalau tanya saya, kompleks tu merujuk pada industri lah. So far kepada akademik, sama macam SPSS, Strata pun boleh menjalankan tugas yang sama. Strata adalah perisian yang membolehkan anda menyimpan dan mengurus data. Set besar ataupun kecil, lakukan analisis statistik pada data dan membuat beberapa grafik yang baik. Ini mungkin salah satu kelebihan yang ada dalam strata lah. So dia boleh menyimpan dan mengurus data. Perisian ini biasanya digunakan di kalangan pendidik yang bekerja dengan kumpulan data yang sangat besar. Kerana perisian yang hebat membolehkan anda melakukan apa saja yang anda suka pada data anda. Ini dari segi kelebihan lah, sebab dia boleh simpan database tadi. Ini mungkin membezakan dia dengan SPSS. Jadi banyak researcher yang kadang-kadang dihimpun data. So dia kat sini dia ada satu kelebihan. Strata adalah perisian statistik yang baik, membolehkan pengguna menganalisis, mengurus dan menghasilkan visualisasi yang grafik tadi tu. Digunakan terutama oleh pendidik dalam bidang ekonomi, biomedicine atau bioperubatan dan sains politik untuk mengkaji corak data. Sains politik kan ada banci data yang besar. Medical data kita tahu memang data patient memang kita kena simpan, memang sangat besar. Dan juga kita paling strata lah dalam ekonomi. Kalau di kalangan researcher di tempat pakcik ni, bila kita ada kursus atau bengkel training yang berkaitan dengan strata ni, kebanyakan adalah player-player daripada jabatan ekonomi atau fakulti ekonomi lah. So ramai juga di kalangan kawan-kawan pakcik, sahabat-sahabat pakcik, malah student juga yang menggunakan software strata ni adalah golongan orang-orang ekonomi. Contoh dia selain daripada pakcik sebutkan tadi, biomedicine, bioperubatan dan juga sains
sains politik. Okey, fungsi ada sedikit sama dengan SPSS. Okey, of course dari segi grafik dia sedikit beza. So dia lebih baik visualize dengan graphical. Susah juga nak sebut beza. Tapi kalau tanya saya dia lebih detail, sebab kalau SPSS dia lebih graphical, dia benda yang basic kan. Kita pakai bar chart, pie chart, kadang-kadang kita dapat keluarkan table dia. Bagi saya tak lebih tak kurang, sebab itulah kenapa SPSS friendly. Tapi ada certain kajian kadang-kadang dia kena lebih sikit visualize dia, grafik dia. Yang kadang-kadang dia boleh kena ada data yang banyak, boleh himpun data yang banyak. So mungkin startup option yang ada. Okay, jadi bergantung pada research question kita, sama ada kalau benda tu general kita boleh guna startup dan juga SPSS. Dan bila kita melihat kepada kelebihan, mungkin ada kelebihan tu pada startup. Okay, SPSS pun ada kelebihan sebab dia ada pelbagai kategori analisis yang kita boleh. So boleh kaji macam-macam dekat SPSS. Okay, kita pergi yang ketiga adalah AMOS. Okay, AMOS adalah antara benda yang additional package yang ada dalam SPSS. Jadi AMOS juga adalah ownership by IBM. Okay, AMOS atau nama English dia yang penuh dia adalah Analysis of Moment Structure. Jadi AMOS ni biasanya dia kelebihan dia kepada yang tidak ada daripada basic package dalam SPSS, iaitu kadang-kadang bila kita guna AMOS dengan satu analisis, ada data kita analisis, klik dekat apa yang sepatutnya kita klik lah untuk mendapatkan analisis tu. Kadang-kadang dengan satu image yang boleh melihat hubungan secara direct dan indirectly, boleh dapat dalam satu gambar paparan ataupun dalam bentuk grafik. Maksudnya kalau kita ada 10 research question, ada 10 hipotesis, dengan satu image kita boleh dapat menjawab 10 hipotesis daripada satu klik. Contohlah dari berapa klik tu dapat satu paparan atau image, dapat menjawab semua. Jadi kalau SPSS yang basic itu yang tidak ada additional AMOS, kita boleh selesaikan 10 research question tu, tapi kita kena selesaikan one by one. Okey, jadi AMOS sangat sesuai digunakan untuk penyelidikan structure aggregation model, iaitu SEM, ataupun analisis jalur, path analysis, ataupun biasanya yang ni memang SPSS tak boleh buat. SPSS dari segi validity dia boleh buat exploratory factor analysis, tapi yang dekat AMOS boleh tambah confirmatory factors analysis. Jadi bila siapa guna software AMOS ni, kita boleh gunakan drawing, agak simple using dia. So kita just klik, kita boleh melukis ikut berapa kita punya construct dengan Latin apa semua tu. Jadi AMOS cepat. Jadi kalau orang dah biasa gunakan AMOS, dari segi drawing dan dapat analisis sangat mudah lah kan. Kalau memati namun AMOS ni dia ada assumption, dia ada andaian. So bila dia dalam SPSS dan AMOS ni ada beberapa perkara dalam research SEM contohnya, beberapa perkara kita gunakan SPSS sebelum kita gunakan additional AMOS untuk kaji-kaji, especially untuk mediating dan moderating variable, dan dapatkan grafik yang kata dari satu paparan boleh dapat jawapan kepada hubungan yang secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, jadi bila kita belajar AMOS ni ataupun dikatakan come out dengan full model ni, dia kena belajar satu lagi. Orang kata kompetitor, tak. Kalau tanya saya, dua-dua adalah kelebihan dalam perisian. Yang kedua, kita kena belajar Smart PLS. Okey, Smart PLS fungsi hampir sama dengan AMOS, lebih tepat SEM. Kedua-dua ni kegunaan ni untuk structure aggregation model. Begitu juga lepas ni Literal. Jadi dia boleh tengok kajian parts analysis. Jadi hubungan secara direct dan indirect. Okey, Smart PLS adalah perisian yang antara muka. Ni sekarang kita perisian yang keempat. Pengguna grafik untuk pemodelan persamaan berstruktur berdasarkan variance SEMS, menggunakan using the partial square part modeling methods. Selain menggunakan model dengan pemoleh ubah Latin, penggunaan algoritma PLSM, perisian ini menghitung kriteria penilaian standard, contohnya model pengukuran refraktif, formatif, model structure, kemudian kita tengok goodness of fits. Okay, PLSM juga mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis grafik laluan, path analysis, menunjukkan kesan langsung atau boleh ubah antara antecedent dan kesan tidak langsung, boleh ubah perantara yang saya sebut tadi lah, mediator dan moderator. Penilaian PLSM menunjukkan pengukuran model structure berkenaan dengan kestabilan parameter. Okey, jadi kalau tanya saya ada beberapa perkara yang tak ada dalam slide yang Pakcik nak sebut. Okey, penggunaan masih bila yang nak gunakan AMOS, masih gunakan Smart PLS ataupun SEM PLS ni. Okey, tanya saya, dua-dua mempunyai objektif yang hampir sama, iaitu ingin mengkaji perhubungan antara satu konstruk dengan satu konstruk yang lain, yang tengok hubungan tu secara langsung atau tidak langsung. Tetapi assumption awal tu kena jelas,
kita punya research ni nak gunakan Amos ataupun nak gunakan Smart PLS. Kalau tanya saya, kelebihan yang ada pada Amos sebab dia melibatkan eksplorasi dalam statistik. Maksudnya dia sesuatu benda yang baru, yang kurang orang kaji. Kadang-kadang dia melibatkan satu rigorous validity sebab dia melibatkan EFA dan CFA. CFA dia ada multi single dan multiple CFA. Okey, kita tak katakan SAM-PLS tak bagus. Cuma SAM-PLS ni dia membenarkan beberapa halangan atau limitasi yang tidak boleh dibuat dalam Amos. Contohnya data bertaburan normal. Amos required untuk data bersifat normal. Itu data bersifat normality. Data bertaburan normal. Tetapi untuk SAM-PLS dia tidak menuntut sama ada normal ataupun tidak normal. Jadi maksudnya fresh data tadi melibatkan beberapa proses sebelumnya dan so dibenarkan menggunakan SAM-PLS. Okay, assumption dalam Amos contohnya dia memerlukan sampel yang besar, tetapi untuk SAM-PLS ni dia menggunakan sampel yang kecil. Dia bukan satu benda yang pelik untuk bezakan Amos dengan software PLS. Dia sebenarnya kita faham dalam konteks parametrik dengan non-parametrics. So kalau parametrik dia strengthen, dia dekat prescience seperti Amos. Kalau non-parametric dia sesuai untuk SAM-PLS. Jadi apa saja sifat kita data kita, sama ada bertaburan normal atau tidak normal, bila kita nak kaji hubungan secara langsung atau tidak langsung, kita boleh guna Amos atau SAM-PLS. Seterusnya kita cover SAS. Okay, pakcik sini dah belajar SAS. Antara software yang terawal juga pakcik belajar bila pakcik datang ke UPSI. Bila fakulti pakcik melanggan SAS, memang powerful bagi pakcik. Kalau dekat banking biasanya SAS ni, okey, atas sedikit pengalaman pakcik dekat HSBC Bank, so kita pun tak tahulah SAS ni gunakan sebagai penyidik. That time masa tu bekerja saja, tapi dia memang digunakan oleh industri sehingga kini lah. Itu kelebihan dia lah. Mungkin dia tak berapa nak make use dekat universiti. Ada beberapa universiti yang tidak langgan SAS ni. Okey, jadi macam biasalah Christian, kalau kita langgan yearly dengan kapasiti yang besar, dia melibatkan sedikit kos lah. Sama dengan Christian lain, tapi memang SAS ni antara costly, tinggi sikit sebab memang kita tahu dia punya powerful, dia punya function sangat besar. Okay, alright. Jadi SAS ni ataupun nama dia Statistical Analysis System, itu yang menjadi SAS tu, adalah package perisian berdasarkan arahan digunakan untuk analisis statistik visualist data. Boleh dikatakan salah satu package perisian statistik yang paling banyak digunakan dalam industri maupun dalam akademik. Jadi kenapa nak guna study SAS? Kaedah dengan algoritma statistik yang sangat besar, terutamanya untuk statistik lanjutan seperti data mining, statistical analysis sendiri, untuk forecasting, text analysis, optimization, simulation. So semua ni boleh gunakan dalam SAS. Of course dia punya grafik agak lagi cun sebenarnya, agak berkualiti. Digunakan sangat meluas dalam bidang-bidang, termasuk dalam bidang-bidang yang kita kata yang ada perlukan database yang besar ni. Contohnya dalam bentuk e-commerce atau perdagangan atau perniagaan ataupun perubatan. Selain daripada analisis statistik, dia juga memungkinkan pengatur cara melakukan penulisan laporan grafik, perancangan perniagaan, business plan pun boleh gunakan dalam SAS. Bila dalam perancangan perniagaan ada benda yang dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk fluctuate, contohlah dalam certain report, dan macam-macam lagi, especially untuk berkaitan dengan operational termasuk pengurusan projek. Okay, SAS adalah program yang sangat bagus. Dia menggunakan perantaraan dengan lanjutan kerana sangat kuat. Dia dapat digunakan sebagai satu kita panggil apa, set of data yang melibatkan satu sampel ataupun data yang sangat besar, dan dia boleh menjalankan analisis bertepatan bagi menjawab kita punya research question, bertepatan dengan method yang kita gunakan, dan dia sebenarnya dia align dengan apa yang mostly dalam universiti, dalam industri yang sedang laksanakan. Jadi kelebihan orang gunakan software ataupun biasa dengan perisian SAS ni bukan hanya digunakan atau powerfulnya dalam bidang akademik, tapi dia juga sangat friendly bila kita nak gunakan data yang sangat besar di industri. Okey, macam sebutkan tadi lah, dia melibatkan banyak benda-benda yang orang kata algoritma statistik dia, bukan hanya pada statistical analysis, tapi dia ada data mining, forecasting tadi, and kemudian dia ada simulation, optimization. Okey, seterusnya adalah literal. Masih lagi adik-beradik. Jadi kalau tanya saya, kita boleh gunakan SAM juga dengan SAS, kita boleh gunakan SAM juga dengan
dengan literal, kedua-dua data tidak lagi pelik. Sebenarnya SPSS pun sebenarnya dia boleh kaji macam SAM untuk jawab research question, tapi kelemahan dia tak integrate, dia tak synergy. Jadi maksud analisis kena satu-satu. Sebab tu tak ada orang sebut SAM digunakan prescience seperti SPSS. Tapi kalau katanya saya, adakah SPSS boleh menjawab seperti mana keperluan bagi research question dalam SAM? Jawapan dia ya. Cuma isu dia buat satu-satu. Walhal sebenarnya SAM tu adalah modeling. Bila modeling dia kena paparan grafik yang single, boleh dapat jawab semua. Okey. Seterusnya di Israel sangat popular sebelum kehadiran Amos sebenarnya dengan Smart PLS. Banyak-banyak kajian yang literal digunakan di Malaysia. Saya ingat di awal-awal tahun 2005 ke bawah, banyak koleksi-koleksi tesis yang pakcik refer yang banyak menggunakan literal. Okey. Jadi literal adalah aplikasi program yang disediakan oleh Windows untuk melakukan pemodelan persamaan berstruktur SAM. Pemodelan struktur linear yang berkaitan, contohnya multi-level structure equation modeling, multi-level linear dan non-linear modeling. Kendalikan model dengan ada ralat pengukuran. Kita ada macam measurement error. So pengukuran itu sangat penting. Jadi literal ada benda tu. Okey, dia sangat berguna untuk semua kebanyakan lah, untuk jenis-jenis analisis untuk mengkaji korelasi dan regresi, dan juga menyelesaikan beberapa kajian termasuklah multivariate. Contoh multivariate, contohnya macam MANOVA. Okey, dia menggunakan dan mengerjakan pembandingan berbilangan kumpulan. So kita ada beberapa grup, so buat pembandingan dengan kumpulan. Contohnya jantina antara lelaki dan wanita. Okey, dia sangat sesuai juga untuk measure test of constraint ataupun berguna dalam ujian kekangan. Literal membantu pekaji menyediakan kaedah yang cukup berpengaruh dan fleksibel, memeriksa berbagai perbezaan kumpulan. Macam saya sebutkan tadilah, kumpulan perbezaan, contoh tadi jantina. Okey, literal dapat bantu pengguna menapaki kesan interaksi yang perlu dimasukkan dalam model dan tidak perlu dimasukkan dalam model. Dan okay, dengan menggunakan perisian literal, kita boleh menghasilkan data tu apa yang kita nak measure dalam model. Jadi kita just pilih. Yang ni benda basic jugalah. Kalau dalam Amos, dalam SPSS dan software-software lain pun, kita boleh juga sebenarnya menentukan apa yang kita nak kaji. Sama ada kalau Amos kita drawing dengan insert data untuk kita kaji apa yang nak kaji. Jadi literal juga mempunyai fungsi yang sama. Okey, R software. Ini open source punya perisian, antara benda yang dari segi numbers user meningkat naik, sebab dia konsep dia tidak melibatkan kos yang tinggi. Okey, R software ni adalah bahasa pengatur caraan dan kesetaraan perisian percuma dalam pengomputaran statistik dengan grafik yang disokong oleh yang dia disupport oleh R Foundation for Statistical Computing. Language atau bahasa R banyak digunakan di kalangan ahli statistik dan data miner untuk mengembangkan perisian statistik analisis data, ataupun dipanggil survey mining data, dan kajian pekalan data sastra ilmiah menunjukkan peningkatan populariti yang besar. Macam saya sebutkan tadi lah, bilangan user untuk menggunakan R software dah banyak. Kalau di library di universiti saya pun kita nampak kat rak tu buku-buku yang berkaitan R software pun meningkat. Ada je version-version baru. Dia bukan satu benda yang baru, sebenarnya dah lama, tapi dia meningkat naik dari segi popular dia. Okey. Sama seperti kita kata software-software yang popular macam SPSS, SAS dan Stata. Okey, bahasa sumber terbuka dan persekitaran komputer yang dapat terperluas untuk platform. So samalah kan. So dia boleh gunakan dalam Windows dalam Mac, Unix, Linux. Okey, perisian sedemikian membolehkan pengguna menyebarkan, pengkaji, mengubah dan membaiki perisian dengan bebas. Okey, sebenarnya kita boleh gunakan R software sebenarnya dapat license daripada Free Software Foundation, GNU Generic Public License. Jadi tak ada masalah kan kalau kita gunakan sebab dia open source kan. Bila kita gunakan perisian dalam R software ni, kita boleh keluarkan grafik atau jadual dan sebagainya untuk contoh dalam penghasilan artikel jurnal tak jadi isu sebab kita dapat kelulusan daripada Free Software Foundation ni tadi. Okey, dalam pelaksanaan percuma bahasa pengaturan caraan ni, R software melakukan pelbagai teknik asas dan statistik yang kadang-kadang dia upgrading dari semasa ke semasa. Okey, dari segi teknik grafik pun dia upgrade, so makin baik dia punya grafik kan. Berbanding perisian statistik yang lain, menurun peningkatan penggunaan dalam pendidikan sains sosial yang canggih. Yalah, kadang-kadang R software ni ada benda yang dari segi visual dan image dia sangat baik gunakan. Jadi dia dari segi kau tengok, kalau ni keyword dia tadilah, kalau tengok canggih dia punya grafik. Itu salah satu kelebihan dalam percuma, agak friendly dengan, sebab dia pengatur caraan, agak friendly dengan version-version Windows, Linux dan sebagainya. Dan dia juga ada kelebihan dari segi grafik selain pada yang percuma tadi. Dan dia salah satu antara yang kita nampak potential lah bila kita tengok dia punya perkembangan dan update dalam quantitative research untuk analisis data, especially nampak dia punya grow lah kan. Okey, MATLAB.
Okay, MATLAB sangat popular di kalangan researcher matematik, fizik, okay, especially bidang production juga, bidang operation, teknologi management apabila melibatkan data-data yang bersifat kecil dan besar dan ingin mengkaji dari segi deskriptif, contohnya dengan bilangan kuantiti yang banyak, dari segi kita nak measure defects ke, nak measure quality ke, so kita ada melibatkan per million data. So dengan menggunakan numerical formula macam mathematics, so MATLAB adalah satu option yang boleh digunakan oleh pekaji untuk mengaji dalam konteks equation, numerical dan sebagainya bila dapatkan data-data yang kompleks dan banyak. Okey, itu kelebihan MATLAB. Selain daripada grafik pun menarik MATLAB. Okey, MATLAB secara saya baca lah dari segi slide apa yang pakcik tulis. MATLAB adalah bahasa berpotensi tinggi yang berkomputeran technicals. Ini mengiterasi perhitungan, visualisasi dan pengaturcaraan dalam lingkungan mudah diguna di mana masalah penyelesaian dinyatakan dalam notasi atau notations matematik yang biasanya merangkumi matematik pengiraan, pembangunan algoritma, pemodelan, simulasi, prototype, analisis data, penerokaan, visualisasi, grafik saintifik dan kejuruteraan. Pembangunan aplikasi termasuklah penggunaan antarmuka dan penggunaan grafik. Jadi banyak dalam kajian-kajian atau researcher teknikal yang menggunakan makmal matematik, fizik, kejuruteraan. MATLAB adalah sistem interaktif yang elemen asasnya adalah tata susunan yang tidak memerlukan dimensi. Dia membolehkan anda menyelesaikan banyak masalah pengkomputeran teknikal, terutama mempunyai rumusan matriks rumusan matrik dan vektor dalam masa yang sangat singkat. Itu kelebihan dia. Itu kelebihan dalam MATLAB. Dengan menggunakan MATLAB, anda boleh menganalisis data, membangunkan algoritma, buat model dan aplikasi. Ini kelebihan Kalau tengok mungkin ramai yang tak explore, pakcik pun belum explore habis MATLAB ni. Dia punya kelebihan selain daripada analisis data dan membangunkan algoritma, dia juga boleh bangunkan ataupun membina model dan aplikasi. Okey, bahasa aplikasi yang fungsi matematik terbina membolehkan anda meneroka pelbagai pendekatan dengan cara mencapai satu solution ataupun outcome ataupun jalan keluar. MATLAB memungkinkan anda mengambil idea dari penyelidikan hingga produksi menggunakan aplikasi perusahaan dan peranti tertanam iaitu grounded, serta mengiterasi Simulink. Simulink dah register sekarang, Simulinks, dan reka bentuk berasaskan model. Okey, jurutera engineer, saintis, matematik punya player, industri atau akademik menggunakan MATLAB. Anda dapat menggunakan MATLAB untuk berbagai aplikasi, termasuklah pembelajaran mendalam dan pembelajaran kita panggil machining ataupun mesin, pemrosesan isyarat komunikasi, pemrosesan gambar dan video, sistem kawalan, ujian pengukuran, kewangan komputasi dan biologi komputasi. Jadi maksudnya semua player-player, semua spesifik expert ataupun researcher atau industri yang ingin mengkaji tentang semua processing tadi, so dia sesuai untuk gunakan MATLAB. And daripada mungkin secara asasnya MATLAB ni banyak digunakan oleh kejuruteraan dan matematik, tetapi sebenarnya bila melibatkan satu data yang besar yang di mana kita banyak menggunakan simbolik numerical matematik, so kita boleh gunakan MATLAB. Melibatkan satu data yang kompleks dan yang besar, MATLAB adalah solution dia. Okey. Kemudian e-views. E-views ni biasa analisis data, contoh secondary data yang pembahagian satu data ke satu data, contoh data tahun, data tahun kan sing satu. So banyak dalam kajian-kajian orang dalam bidang finance, orang dalam bidang ekonomi memang gunakan e-views lah. E-views adalah package ekonometrik, statistik dan ramalan moden yang menawarkan alat analisis yang kuat antara muka, fleksibel dan mudah digunakan. Yalah, bila antara muka dalam interface dalam software tu senang digunakan, walaupun dia melibatkan satu depetan data yang terpisah ataupun data yang besar, e-views memainkan peranan yang penting untuk analisis, especially untuk bidang tadilah, bidang yang menggunakan statistik ekonometrik. Dengan menggunakan e-views, anda dapat mengurus data dengan cepat dan cekap, melakukan analisis ekonometrik dan statistik, menghasilkan ramalan atau simulasi model, menghasilkan grafik dan jadual berkualiti tinggi dan penyertaan aplikasi lain. Sama macam software-software lain dalam kuantitatif, memang software ni bukan hanya bentuk direct. Kita melibatkan satu dapatan aplikasi. Apa maksud aplikasi tu? Kalau kita nak kira manual, mungkin kita buat silap dan mengambil masa yang sangat lama. Tapi bila kita gunakan komputer dengan dia punya formula, dengan dia punya mechanical calculation di dalam software tu, memudahkan kita buat kiraan. Dan kalau kita dapat menunjukkan bukan hanya dalam bentuk jadual, bukan kita juga dapat tunjukkan dalam bentuk grafik. E-views direka dengan mempertimbangkan aliran kerja sesuai dengan kita punya proses kerja. Antara muka pengguna e-views yang inovatif memudahkan setiap langkah proses, jadi mudah untuk digunakan.
functionalnya pernah kita ikut berdasarkan komen dalam researcher. Okey, sekiranya kita perlu import dalam Excel ataupun kita boleh gunakan eViews. Kalau berkaitan export Excel, just cukup untuk drag and drop file Excel saja, anda akan dapat untuk akses. eView akan kami mengimport data secara automatik. Perlu membuat Instagram data, kalau kita perlukan buat Instagram data, eView dapat bantu dengan beberapa klik kita punya mouse ataupun kita pergi dekat analisis, kita boleh dapat apa ni grafik contoh Instagram, kita boleh dapat result grafik Instagram. Okey, ingin menghubungkan jawapan performat khas kepada PowerPoint. Jadi kita nak kita punya nak transfer ataupun kita nak pindah daripada data ke PowerPoint, eView juga dapat dilaksanakan. Okey, ini penting untuk kita dari segi presentation kan. Biasa kan bila orang data statistik ni, bila ada graf macam Instagram tadi, kita nak buat pembentangan, jadi kita nak convert dalam PowerPoint, dia juga dapat dilaksanakan dengan penggunaan eViews. Jadi gambar tu tak pecah sebab kita tahu pattern fluctuate tu very detail. Mungkin gambar tu nampak macam kecil dan complicated sikit. Jadi bila kita nak pindah ke dalam bentuk PowerPoint untuk dapatkan image yang okey, sebenarnya eViews satu kelebihan lah. Jadi konsep dia macam kita lah copy paste gambar kan. Jadi bila eViews ni ibarat macam kita punya version HTML lah. Bila kita nak save gambar, jangan kita buat crop. Jadi maksudnya kita boleh save picture, save image. Jadi dia boleh transfer ke dalam satu platform lain, contohnya PowerPoint, dapat satu paparan yang jelas. Okey, expert choice. Expert choice adalah satu perisian yang gunakan dalam multi criteria decision making. Okey, jadi kita nak buat satu proses pembuatan keputusan. Contoh pengalaman Pak Cik bila menggunakan expert choice ni dalam satu kajian yang dipanggil AHP, Analytical Hierarchy Process. Jadi guna multi choice ni, expert choice ni, kita boleh ada satu nilai weightage. So kita ada formula bila nak buat decision making ni. So masih nak tengok critical ratio dan sebagainya, nilai weightage. So kita nak tahu which one yang lagi prefer weightage yang tinggi, weightage yang rendah. Okay, kat sini memang kita boleh gunakan expert choice. Kita boleh juga macam Pakcik ada pengalaman bangunkan ala-ala macam expert choice ni dalam bentuk Excel. Jadi kita boleh gunakan MCDM punya kiraan, contohlah gunakan NHP dengan Excel. Tapi kita dah ada software macam expert choice, dia dah mengurangkan masa dan penyimatan lah. Jadi mana-mana player ataupun researcher yang buat decision making, yang mana kita sebelum buat decision making tu kita kena nak tahu nilai weight atau nilai weightage, nilai pemberat tadi sebelum kita menentukan. Jadi dia melibatkan banyak komponen sebab dia konsep dia macam setiap item dengan item tu dia akan bertemu dan dapatkan satu nilai. So nilai tu dia banyak. Jadi kita kena nak tahu dalam bentuk hierarki tu, salah satu option yang boleh gunakan expert choice. Okey, LabVIEW. Okey, ini jarang kita dengar kan. Satu software yang ke-10 ni adalah LabVIEW. LabVIEW adalah Laboratorium Visual Instrument Engineering. Okey, adalah bahasa pengatur acara visual, adalah platform reka bentuk sistem fisikal mengembangkan tujuan memungkinkan semua bentuk sistem dikembangkan. Okey, LabVIEW dibangunkan oleh National Instruments dalam mengendalikan instrumentasi ujian, testing instrumentation. Namun aplikasinya telah menyebar lebih dari sekadar itu. Kini pengujian instrumentasi ke seluruh bidang reka bentuk dan operasi sistem. Jadi sistem operation, design, so boleh gunakan LabVIEW lah, salah satu komponen dalam, especially dia punya pengusaha adalah instrumen dalam engineering, tapi dia boleh gunakan juga dalam konteks yang Pakcik sebutkan tadi, design dengan operasi sistem. Okey, yang ke-12, ini dalam bidang-bidang geografi, menyebabkan bila kita nak gunakan satu software, nama dia ArcGIS. Okey, ArcGIS ni adalah sistem maklumat geografi, Geography Information System, untuk bekerja nak alokasi ataupun pengukuran. Contohnya kalau geografi dia berkaitan dengan peta kan, dengan maklumat geografi yang dikendalikan oleh Environmental System Research atau nama dia ESRI. Okey, digunakan untuk membuat dan menggunakan peta, menyusun geografi, menganalisis informasi yang dipetakan, berbagi dan menemukan maklumat geografi, menggunakan peta dan informasi geografi dalam pelbagai aplikasi pengelola informasi geografi dan pangkalan data. Macam kita nak stratakan pemetaan kan, kalau kita mapping peta tu, kalau kita nak buat lokalisasi penyusunan. Jadi ArcGIS ni antara software yang banyak digunakan oleh akademia juga. Sistem ini menyediakan infrastruktur membuat peta dan maklumat geografi tersedia di seluruh organisasi, di seluruh komuniti secara terbuka di laman sesawang. Okay, ini pun satu kelebihan bila pada web based ArcGIS ni, dia memudahkan dari friendly user untuk menggunakan perisian ini. Okey, kemudian kita pergi pada perisian kualitatif.
Okey, kita dah kenal, biasa kalau kualitatif ni kenal dengan HLSTI dengan NVivo. Okey, kedua-dua ni boleh digunakan untuk penyelidik PhD, master dan sebagainya. Namun bila HLSTI dengan NVivo ni owner dia berbeza-beza dan setiap perincian ni ada kelebihan dan kekurangan dia. And dia sebenarnya lebih kurang sama, tapi mungkin dari segi grafik dia, dari segi macam NVivo tu dia lebih pada akademik punya views. Bagus, saya tak boleh nak kata negatif antara dua-dua ni. Dua-dua ni sangat bagus. Cuma perbezaan tu tak ada lah, sebab dia dimiliki oleh owner yang berlainan dan dia ada beberapa kelebihan ekstra. Jadi kita kata dia ada kelebihan ekstra lah. Kita tak nak sebut tentang kelemahan tentang perincian ini. Okey. Jadi tujuan HLSTI ni adalah untuk bantu penyidik mengungkap dan menganalisis fenomena kompleks secara sistematik atau tersembunyi yang tidak berstructured, tidak berstruktur lah. Contoh macam adalah teks, multimedia. Okey. Program ini menyediakan alat membolehkan pengguna mencari ataupun membuat coding kod, memberi anotasi penemuan bahan data premier, okey, untuk menimbangkan dan menilai kepentingan dan menggambarkan hubungan yang kompleks antara mereka. Tadi kalau hubungan antara apa? Teks tadi, visual tadi. So mana interaction antara kedua-duanya. HLSTI digunakan oleh penyelidik yang mengambil pelbagai bidang. Okey, biasanya kita dalam bidang kualitatif ataupun mixed method, dalam bidang subjective matter, okey, secara field dalam bidang antropologi ke, seni, bina, komunikasi, kriminologi, ekonomi, sains pendidikan, kejuruteraan. Senang kata semualah boleh guna sebenarnya, tak ada masalah. Dia tidak ada pengkhususan kepada siapa bidang. Mungkin disebutkan tadi tu adalah dari segi numbers, kita tengok dari segi jumlah artikel dan tesis, banyakkan dalam bidang-bidang ni. Okey, jadi kalau kajian dalam bentuk kualitatif yang gunakan audio, visual, text, so HLSTI adalah option yang terbaik yang kita boleh gunakan dalam menganalisis data. Okey, HLSTI sejumlah besar dokumen, semua nota, anotasi, kod, memo dan semua bidang memerlukan kajian mendalam, analisis bahagian terdiri daripada teks, gambar dan audio. Jadi dia boleh membuat semua itu. Di samping itu dia menyediakan satu analisis dan visualisasi dari mereka memberi pandangan interpretatif baru terhadap bahan tersebut. Okey, HLSTI ini bagi saya kelebihan dia lah. Dari segi visualisasi dia, bila dalam satu kajian yang kompleks, sebab tu dalam bidang architecture atau seni bina pun kita tahu dia banyak lukis plan dan sebagainya. Dengan menggunakan HLSTI dia dah boleh dapatkan mencambahkan idea antara berkaitan tim ataupun teks tadi. Jadi itu kelebihan yang ada dalam HLSTI, salah satu software kita kata komputer dalam application sendiri untuk measure, untuk research dalam kualitatif. Okey, kita cerita sahabat dia, NVivo. Okey, NVivo sama sebagai fungsi dalam HLSTI untuk kita menganalisis data-data bersifat subjektif yang bukan bersifat numerical. Okey, dia adalah kaedah kualitatif campuran. Dia boleh gunakan dalam mixed method, sama juga dengan HLSTI. Secara khusus digunakan untuk analisis teks yang tidak berstruktur, seperti mana saya sebutkan HLSTI, yang bukan bentuk numerical, audio, video, image. Okey, temu bual. Okey, ia dihasilkan oleh QSR International. So dia di recognize ataupun dihasilkan oleh QSR International. Mengapa gunakan NVivo? Menganalisis dan mengatur teks, audio, video, gambar yang tidak berstruktur. Itu memang kita dah tahu dah dari awal. Kemampuan baik untuk fail audio, video sehingga temu bual dapat ditranskrip dengan mudah di NVivo. Okey, kalau tanya saya, mungkin saya pun belajar NVivo dulu. Jadi bila NVivo ni nampak sangat friendly untuk akademik. Biasa dalam akademik kita buat kualitatif, kita pakai manual. Jadi kalau orang dah biasa guna manual, bila dia gunakan NVivo, dia kata wah bestnya NVivo. Okey, bila orang dah pergi pada yang kompleks, dah belajar HLSTI, best pula HLSTI ada kelebihan yang macam ni. Kalau tanya saya, tiga-tiga tu best. Manual pun best, NVivo pun best, HLSTI dan best. Jadi mungkin dari segi grafik dan visual, dari segi cantuman, penyusunan antara data tu, kita nampak sikit perbezaan yang mungkin kita kata perbezaan kecil dari segi efisiensi. Tapi dari segi kelebihan, kedua-duanya untuk menjawab research question tak ada masalah. Jadi gunalah perincian NVivo untuk analisis kualitatif sumber data atau teks, audio yang termasuk menyusun. Okey, ni basically lah dalam kualitatif, bila kita sebut dalam analisis, menyusun, coding pelbagai sumber data dalam satu file yang berpusat, menetapkan atribut ke data, contoh data-data macam demografi untuk tujuan comparison, menambah tafsiran catatan, meminta untuk mencari data, find the data, ataupun kita kata menggambarkan data. Okey, itu kelebihan NVivo. Okey, yang ni pun dah banyak dekat universiti pun dah banyak kajian-kajian orang kualitatif pun banyak guna. Selain daripada NVivo dengan HLSTI, dia boleh pakai Max QDA. Okey, Max QDA adalah package perincian terkemuka di dunia untuk penyelidikan kaedah kualitatif dan mixed method ataupun campuran.
semua jenis data, teks hingga ke file, audio, video, laman web, tweet, perbicaraan kumpulan fokus, respon, tinjauan dan banyak lagi, semua boleh digunakan dengan gunakan Max QDA ni. Okey, dibangunkan oleh dibangun oleh dan untuk penyelidik kualitatif. Max QDA sekaligus mudah digunakan, inovatif dan mesra pengguna, agak friendly. Okey, Max QDA adalah program pelisian yang dirancang dalam kaedah kualitatif, campuran pelbagai data yang pakcik sebutkan tadi, dapat juga menggambarkan dalam bentuk grafik ataupun analisis multimedia dalam institusi akademik, saintifik dan perniagaan. Max QDA juga direka untuk pengguna dalam penyidik kaedah kualitatif, kuantitatif dan campuran. Okey, kuantitatif bersifat deskriptif lah. Penekanan untuk melampaui penyelidikan kualitatif dapat diperhatikan dalam fungsi atribut yang sangat luas, disebut sebagai pemulih ubah dalam program itu sendiri. Kemampuan program untuk menangani cepat dengan jumlah temu bual yang lebih besar. Okey, ini maksudnya Max QDA ni dia bukan hanya sesuai untuk akademik, malah untuk industri lah. Dia melibatkan sampel-sampel yang besar, ataupun contohlah bila kita buat interview, dia melibatkan jumlah temu bual dengan menggunakan data yang besar. Maksudnya tim yang sangat besar, kategori yang sangat banyak. Jadi dia pun sangat sesuai kat sini kita gunakan Max QDA. Jadi gunalah NVivo ke HLSTI ke Max QDA mengikut bidang masing-masing. Bagi menjawab setiap research question, mana software yang lebih friendly untuk digunakan. Okay, ada bidang-bidang tertentu yang kita kata, kalau kata bidang akademik, mostly akademik, memang kita tahu NVivo adalah kesesuaian untuk semua. Tapi bila kesesuaian dalam bidang, contohnya bidang multimedia, macam tadilah seni bina, architecture dan sebagainya, dia memerlukan grafik dalam kesesuaian bidang mereka. Jadi ramai yang gunakan HLSTI. Okey, selain pada kelebihan dia macam HLSTI ni dia tahu macam HLSTI ni banyak digunakan dalam publication artikel jurnal. Sebab artikel jurnal banyakkan grafik. Mungkin saya tak kata NVivo pun okey, tapi banyak yang menggunakan HLSTI. Sama jugalah macam sekarang ni, bila kita pergi dekat pusat pengajian siswazah, banyak dah orang tanya pasal Max QDA ni, sebab dia salah satu powerful dalam analisis dalam kualitatif. Okey, satu lagi yang agak kat Malaysia agak kurang, tapi bila saya explore dekat Google dengan tengok tesis-tesis lain, yang ni pun banyak digunakan oleh penyelidik kualitatif, iaitu kita panggil QUIRKOS. 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 QUIRKOS adalah satu package pelisian CADDAS, sama macam tadi, MaxDAC, NVivo dengan HLSTI, analisis kualitatif dalam bentuk teks. Okey, cuma dikatakan dia menyediakan antara muka grafik yang mana notes atau tema analisis diwakili dengan gelembung atau bubble. Okey, direka terutama untuk pengguna data kualitatif baru dan buku yang akademik. Okey, dia direka bentuk untuk pengguna data kualitatif baru dan buku akademik, maksudnya orang industri pun sesuai gunakan QUIRKOS ni. Okey, walau bagaimanapun dia lebih mudah digunakan jika tidak mempunyai beberapa ciri yang terdapat dalam package CADDAS yang komersial lain seperti sokongan multimedia. Okey, walau bagaimanapun ia telah diusulkan sebagai alat guna untuk analisis yang dipimpin oleh orang awam dan peserta dekat perpatutan. Okey, ini mungkin software yang kita kata dia praktikal, dia boleh menjawab seperti mana keperluan untuk analisis kualitatif, tapi powerful yang ada dalam grafik dalam HLSTI, MaxDAC dengan Max QDA, lupa dah. Max QDA tadi, so berbanding dengan QUIRKOS tu, QUIRKOS agak ketinggalan sikit yang kat situ berbanding ketiga tadi. Okey, antara muka unik kerana secara serentak memaparkan visualisasi dan data teks. Okey, tetap ada aspek-aspek perkara asas dalam analisis kualitatif tu boleh digunakan dan boleh dipaparkan. Okey, ukuran masing-masing menunjukkan jumlah data yang dikodkan, bila data kita boleh buat coding. Okey, warna digunakan secara meluas untuk menunjukkan gelembung tematik dalam jalur. Okey, ini kelebihan sama macam HLSTI dan NVivo, kita boleh nampakkan interaction line antara satu melalui coding tu, melalui satu team ke satu team. Okey, terdapat beberapa ciri dalam analisis kuantitatif dan sensitif teks, namun file projek dapat dieksport untuk analisis menggunakan. Okey, dia agak friendly juga bila benda-benda data yang dalam kualitatif sebenarnya boleh dieksport untuk kegunaan untuk kita bina pula untuk generalisasi dalam kuantitatif. Contoh di sini kita boleh convert ke dalam SPSS. Untuk SPSS dalam data dia untuk kita analisis. Okey, sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya sifat data ni semua macam bentuk Excel. Jadi kalau bersifat macam Excel tu, data tu disimpan dalam bentuk macam tu, boleh dipindahkan ke dalam Excel. Cuma dalam Excel ni dalam SPSS dalam bentuk numerical. Jadi kita kena pindahkan, kita kena
convert data tu dalam bentuk numerical yang kita boleh analisiskan secara direct dengan menggunakan software seperti SPSS ataupun R. QR course banyak digunakan dalam pelbagai bidang menggunakan pendidikan secara kualitatif termasuk sosiologi kesihatan, kajian mereka, sekolah pendidikan dan geografi manusia. Okey, macam mana macam nak sebut QR course ke, Max QDA ke, NVivo dengan A3STI, kesemuanya bagus. Okey, cuma pakcik tambah sikit nasihat lah kan. Untuk pakcik dan semua jugalah. Biasanya student saya nasihatkan belajar dulu kualitatif manual. Kita kena belajar dulu cara kaedah manual, macam mana nak transcribe, macam mana nak buat coding. Belajar dulu secara eksis. Yang mana-mana kadang kita buat tagging, kita potong kertas, kita label untuk berbezakan, kita belajar coding secara manual. Selepas tu kita tengok dalam bidang kita, bidang apa, dalam research yang macam mana, yang lebih sesuai macam mana. Okey. Kalau dan tengok juga kemampuan bajet untuk belikan software. Kalau universiti tak ada software tu, mana satu yang sesuai. Macam NVivo dengan A3STI ni memang akademik, memang dua ni antara yang terbesar. Kadang dia bagi yang sementara kan. Okey, bolehlah guna 14 hari. Okey, sebelum kita kena guna. Tapi function dia limited lah, dia tak boleh dapat full version. Kadang-kadang universiti tak langgan. Itu dia kekurangan dia lah. Jadi kita boleh gunakan 4 QR course, Max QDA ataupun NVivo dengan A3STI ni. Okey. Kemudian kita ada satu lagi QDA minor. QDA minor ni bersesuaian untuk kualitatif ataupun kaedah campuran. Okey, dikembangkan oleh Provalis Research. Projek ini dirancang untuk membantu penyelidikan dalam mengurus, mengkodkan dan analisis data dalam kualitatif. QDA minor adalah perisian yang banyak digunakan untuk penyelidikan kualitatif, digunakan oleh penyidik yang bersesuaian ataupun mana-mana tinjauan, pemerhatian dan penyelidikan. Okey, contoh kat sini pakar pengesanan jenayah, okey, dan penipuan, okey, dan juga oleh wawancara ataupun temu bual seperti wartawan. Okey, ni QDA ni memang friendly jugalah. Bila kita lihat ni, dia bukan hanya pada akademik, malah kepada optional kepada workers ataupun practitioner. Data biasanya digunakan untuk perisian pendidikan kualitatif yang berasal daripada dokumen-dokumen lain, contohnya jurnal, skrip daripada TV, radio, media sosial, Facebook, Twitter. Kalau tanya saya pun sebenarnya bila sebutkan media sosial, walaupun macam tak sebut tadi, sebenarnya dia friendly untuk semua juga. NVivo, A3STI pun boleh gunakan maklumat-maklumat social media tu untuk diinterpretasi dan dianalisiskan. Okey. Alright, yang last sekali adalah Transana. Transana ni dia lebih faham dalam konsep dalam bentuk video. Okey. Biasanya kadang-kadang sekarang ni dah kita banyak melibatkan pergi ke fieldwork ataupun menggunakan dokumen dalam bentuk visual atau video. Okey, sekarang kita ada satu perisian yang bersesuaian, namanya Transana. Okey, Transana adalah package perisian digunakan untuk menganalisis data atau video atau audio digital. Transana membolehkan pengguna menganalisis dan mengurus data, menyalinnya, mengenal pasti klip dengan menarik ataupun secara analytics, menetapkan kata kunci pada klip, mengatur menyusun semua klip, membuat koleksi klip yang saling berkaitan, meneroka hubungan antara kedua kata kunci antara klip, diterapkan bagi berkongsi analisis dengan rakan sekerja. Okey, ini kebolehupayaan dia kan. Okey, tujuannya adalah untuk mencari cara baru untuk fokus pada data, menguruskan koleksi besar fail video atau audio dan klip. Jadi kelebihan Transana ni bila kita melibatkan satu video, contohnya bila kita nak analisis sebelum kita nak convert jadi data untuk penjelasan dalam kualitatif subject matters, so kita boleh gunakan perisian Transana. Okey, alhamdulillah, minta maaf awal lagi pakcik minta maaf. 18 ni memang pakcik bercakap sikit cakap sebab pakcik nak sentuhkan 18 ni. Memang niat pakcik nak beritahu objektif nombor 1, nak beritahu dekat researcher yang mendengar ni, syarah ke ataupun student, bahawa kita terdapat banyaknya perisian. Dalam memilih perisian tu melibatkan beberapa assumption. Yang pertama, kesesuaian. Nombor 1, kesesuaian bagi menjawab research question. Okey, bila menjawab research question tu dari segi keupayaan data kita, data kompleks atau data simple, data kecil atau data besar. Okey, perisian ni melibatkan kos. Kita kena tengok juga keupayaan dan kemampuan limitasi yang ada untuk menggunakan perisian ini. Okey, kadang perisian ni kadang-kadang dia mudah, kadang-kadang dia konsep dia hanya menyelesaikan single case ataupun single programming, dia single programming. Ada yang sinergi dengan integratif. Contoh macam kuantitatif tadi dengan menggunakan AMOS dengan Smart PLS, Listral,
ataupun SAS tadi, dia ada yang boleh sinergi integratif, tapi SPSS dia tak boleh. Jadi itu juga salah satu factors. Kemudian bajet, tengok juga sebab menyebabkan kos yang tinggi, tengoklah mana yang lebih sesuai dan sebagainya. Jadi dekat sini tidak membandingkan guna Amos dapat PhD, SPSS dapat, itu bukan. Okey, dekat sini nak tunjukkan kita ada optional perisian. Okey, kalau tanya pakcik 18 ni mana yang pakcik rasa common? Dia ada banyak lagi perisian-perisian yang ada. Kalau contoh di MCDM, Multi-Criteria Decision Making, pakcik cuma cerita expert choice. So kita ada banyak lagi software decision making yang ada. Jadi mungkin kat sini pakcik kongsikan yang biasa pakcik nampak bila orang buat dalam research. Tapi dah banyak sekarang dengan free software macam R software. Kita ada juga software open source sekarang. Kemudian ada benda yang kadang-kadang orang bina dekat web base. Kadang-kadang banyaklah kan. Kadang-kadang company pun provide something like macam calculator. Kadang-kadang dia buat macam web base solutions. Kadang-kadang dia buat perisian. So sekarang dah banyak jadi perisian-perisian. Okay. Cuma dekat sini kalau tanya saya, kalau sampai dekat Viva dan pembentangan, memang panel akan tanya, you pakai perisian apa, kenapa pakai perisian ini. Okay. Jadi pentingnya kita kena buat justifikasi, beritahu kenapa kita buat pemilihan. Kita kena tahu berapa kajian lepas yang turut menggunakan perisian yang sama dalam menjawab research question. Itu nombor satu. Yang kedua, you kena jawab juga dari segi keupayaan dan dari segi kalau kata universiti kita langgan software itu, jadi kita gunakan software untuk ini. Dia banyak benda lah as long you dapat jawab persoalan kajian, dapat jawab hipotesis, bagi saya itu yang paling penting. Of course perisian ni juga perlu practical, economicals, perlulah yang kata dia sangat relevan, outcome dia sangat praktikal dalam menjawab kita punya research question. Okey, itu saja. Mohon maaf laju sangat sebenarnya nak cover 18 benda ni. Okey, dan bila cerita pasal perisian ni pun tak seronok nak cakap dalam bentuk verbal macam ni. So kita kena practice. Okey, kita boleh tengok, pergilah dekat website, kita boleh tengok trial dia yang ada. You boleh start Google contoh perisian yang ada dan sebagainya. Kemudian lepas ni kalau baca artikel jurnal, kalau sebut tadi, at least you boleh bezakan, ini perisian untuk kuali, ini perisian untuk kuantitatif. Okey, itu saja. Mohon maaf daripada pakcik dalam menyampaikan. Memang laju tadi, memang ada kekurangan dalam menyampaikan dia. Saya rasa kalau yang siapa-siapa yang pernah gunakan perisian kat sini rasa macam pakcik kurang bagi info. Memang pakcik cuma bagi satu muka dalam satu slide, satu software, satu slide saja. Berapa poin yang penting mungkin tertinggal. Banyak kekurangan di sini, pakcik mohon maaf. Tujuan pakcik adalah nak beritahu kita terdapat banyak software atau perisian yang boleh digunakan untuk analisis data. Tak terhad pada 18 ini, ada banyak lagi. Okey, sekali lagi pakcik mohon maaf. Kita jumpa untuk slot akan datang juga untuk bahagian metodologi. Bahagian analisis. Kita akan belajar analisis. Mungkin yang terdekat kita akan belajar analisis deskriptif dulu. Sebab deskriptif ni umumnya boleh digunakan untuk pengkaji kuantitatif dan juga pengkaji dalam kualitatif. Okey, kita jumpa lagi di siri akan datang. Assalamualaikum.